Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala al-umuri wad-din. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والهمام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Taala yang memberikan kemuliaan dan taufik istiqamah. Kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini insya-Allah untuk meneruskan pengajian kitab Syama'il. Kalau berbanyak pas saya mungkin masuk selambat ada. Kita berikan ini program mana? Tadi ada program untuk saya bisa lihat ini mampu berada di bawah dan ada di bawah itu ada langkah kursi sikit. Kemudian mungkin orang nak belajar bukan belajar ada start negara kita perlu ada sekolah ini harus Muhammad. Hari ini kita tengok hadis yang ke-263 pada kitab saya ini. Pada kitab tuan-tuan yang pakai kitab Syama'il biasa itu mungkin 269. 269. Hayat Aisyah, solat sunat Nabi pada akhir hayat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rakaat panjang solat Nabi dan itu kita bicara rakaat Rasulullah panjang-panjang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak tahu yang macam mana keadaan solat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di hujung usia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga usia biasa seperti kita. Cuma Nabi SAW memberikan kepada mukjizat kerasulan. Tetapi Nabi SAW juga sakit, Nabi SAW juga letih, Nabi bertahun, Nabi lapar, Nabi dahaga. Semua apa yang dia lakukan Nabi SAW macam itu juga dia lakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma Nabi SAW diberikan kelebihan sebagai seorang Rasul yang punya mukjizat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Rasul. Baik, yang bersama ini kita tengok hadis yang 263 yang kita ni an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajlis hatta kana akthar salatihi wa huwa jalisun. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melihat pada ketika kebanyakan solat baginda adalah sambil baginda duduk. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Apa yang kita faham dalam ini? Hadis
ini Rasulullah menceritakan tentang solat ketika Nabi SAW di hujung umur Madinah, iaitu kebanyakan solat yang dilakukan oleh Madinah sambil duduk. Solat yang dimaksudkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini ialah solat-solat sunat. Demikian disyaratkan oleh ulama qasar Nabi. Kerana terdapat riwayat tentang Hafsah menceritakan Ma'ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi jalisan qattu hatta kana qabla mawtihi bi'amin. Maka yusalli jalisan. Kata Hafsah. Siapa Hafsah? Isteri Nabi SAW. Anak dari siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seorang tadi yang cerita tadi ini Sayyidina Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kata Hafsah, aku tidak melihat, aku tak pernah melihat Rasulullah mengerjakan solat sunatnya sambil duduk sehingga setahun sebelum keluar katanya, di mana baginda mengerjakan solat sunat sambil duduk. Jadi daripada perbincangan ini ada dua hadis yang cerita tentang solat Nabi duduk di hujung Islam. Dan pertama cerita daripada Sayyidina Aisyah. Aisyah kata tak pernah ada orang-orang balik dari saat-saat tidak dapat melihat waktu itu di hujung usia itu kebanyakan solat terlibat dari saat-saat itu. Kita cerita solat sunat atau solat fakir. Solat hari itu dapat peluru, dapat solat Nabi SAW banyak dari saat-saat dulu. Tapi satu hari lagi yang saya Hafsah cerita, Hafsah cerita aku tak pernah lihat Rasulullah mengerjakan solat sunatnya sambil duduk sehingga sebelum kewafatan beliau Nabi SAW mengerjakan solat sunat sambil duduk. Jadi saya Hafsah ada spesifik cerita mengerjakan solat yang Nabi banyak duduk itu pokoknya solat sunat. Bagi orang itu apa pelajaran yang ahli? Yang pertama, keharusan untuk mengerjakan solat sunat sambil duduk, terutama bagi orang yang sakit, orang tua yang duduk. Menurut ulama, mengerjakan solat sunat sambil duduk adalah harus termasuk dari orang yang sihat. Kita faham dalam solat ini secara sempurna kita ada dua jenis, satu solat fardu dan solat sunat. Antara rukun solat yang diri, yang rukun. Kenapa? Kalau sama-sama saya duduk pada solat fardu, maka dia telah meninggal dalam rukun solat kita tak sah. Kecuali dia tak mampu untuk berdiri disebabkan Allah. Kalau begitu dia pernah mengucapkan kepada semua untuk berdiri, mereka jelas tak boleh. Kita kadang-kadang tengok orang yang lagi asal duduk. Dia pun itu siapkan kursi tak tahu. Jangan turun mana. Sekarang tak kursi tu duduk tak boleh. Dia perlu berdiri dulu. Asal dia mampu untuk berdiri. Bila dia tak mampu untuk berdiri, tak boleh duduk. Paling tidaknya pada ketika takbir untuk ihram. Dari orang tidak sikit lah. Nanti kita tengok dia mazhab kursi ni dia lain. Ya sebenarnya itu kan ada kursi ni. Jadi orang tak boleh jadi dia akan duduk orang. Ya, kita boleh. Dia boleh kursi. Dia dapat kursi. Sebab jadi bila ada ini boleh tahu dulu. Bila dia sasaran kata saya semua kalau dah duduk tu akan rokok dan sujud kan terus saya tak duduk tak duduk dengan tahu contoh macam dia duduk saya duduk di bawah lalu orang lagi sasaran tak ada kursi-kursi ni kita duduk di bawah tu. Jadi kalau aku berdua berdiri kemudian kita tak boleh duduk kemudian saya kira rokok macam ni dia boleh nanti semua untuk rokok tak boleh ada rokok dia sambil duduk dan sujud juga memang duduk lah jika orang yang Nabi SAW. Tapi kalau solat sunat duduk saja tak apa. Mana tu duduk boleh.
Bukan tunggu sakit. Saya nak boleh. Saya ke mana? Boleh. Nampak dulu nak tahu. Tak dulu sakit. Boleh. Salah. Dia tak ada bagi. Dia bawa mari buat ini kerja. Bagaimana ini? Aja solat. Solat sunat ni boleh duduk, boleh lari, walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan tak ada apa-apa saja. Tapi fardu kena jaga. Fardu ni meninggalkan yang dia tak mampu buat saja. Meninggalkan yang dia tak mampu buat saja. Tapi kalau rasa dan itu yang sempurna dia lebih baru dapat sujud sempurna yang ada sujud. Ataupun dia letak pertama kali kemudian turun kat kedua sampai sekarang kat kedua nak dia balik nak nak balik tak boleh duduk lagi. Kalau kat kedua kali duduk sampai sekarang. Tapi kalau saja sehat, kemudian dia memilih untuk duduk, pahalanya setahun dia pada pahala orang yang solat sambil berdiri. Sama, tapi pahala setahun. Sama juga orang bagi kata setahun dia pada pahala orang duduk. Kecuali jika orang yang terpaksa duduk sebab sakit ataupun keuzuran. Pasal duduk dia sakit, uzur. Ini cerita sunat. Dan sunat tak semua apa-apa. Duduk pasal uzur, bukan duduk pasal saja. Maka pahalanya tidak akan berkurang daripada pahala orang yang solat sambil berdiri. Sama juga. Begitu juga dalam belajar solat fardu sambil duduk sebab sakit atau keuzuran, pahala dan juga tidak berkurang daripada yang mengerjakan sambil berdiri. Ini berdalilkan sampai Nabi SAW datang al-amru ya'malu amalan salihan fasyarran lahu anhu maradun aw sakarun kutiba lahu kasalihi dan ya'malu wasahirun muqimin. Ada seorang orang yang berkata amal salih, mulai kesakitan ataupun dia musafir, dia safar, musafir, telah menyebutkan yang mendapatkan amalan tersebut akan ditulis untuknya amal saleh yang sama seperti melakukannya pada ketika dia sehat, tidak sakit dan berada dalam negeri ini dia tidak musafir. Itu untungnya. Sekarang untuk sehat kan? Untuk sehat menjadi nanti sakit tak boleh lagi. Pahala orang lagi dapat adalah tak boleh. Oleh lagi di masjid, ayah tak di masjid sesuai Allah. Jadi dia sakit tak boleh di masjid, pahala di masjid dia tak boleh. Orang perempuan sakit kan, usaha dia tak usaha orang itu yang berkorban di sini. Sedih dia tak boleh usaha apa-apa. Ya, jadi saya berkata bukan urusan ayat al-qabr wala ba'da. Orang berusaha setahun sudah macam ini. Usaha apa tu kan? Orang usaha sendiri tak boleh nak berusaha bersihkan bersih. Dulu bukan. Dulu nampak pun orang yang berusaha. Itu pun saya dulu malah semua nak kembali di dulu. Kan? Tapi kalau sampai tak ada ada sama kita bisa. Tapi apa saya nak belajar? Jaga sembahyang tahajud jaga, sembahyang qabliyah ba'diyah jaga, sembahyang fardu jaga. Buat ini Al-Quran jaga. Mereka tak boleh tahu apa. Sama dia usaha tak boleh ada sebut. Tidak, kita usaha. Sembahyang lama Akbar, sembahyang lama pasal sembahyang tamat dah sebut. Jangan betul.
pun dia naik train set naik kapal terbang, tak ada masalah apa, set kan perjalanan yang betul-betul dapat orang kaya tapi cukup orang tetap offer dalam masa kerja semua 4 orang dengan 2 orang atau yang mana dia orang mana yang dia semua ni rasanya tak bila ada orang yang senang walaupun dia bisa ada orang bila tidak seorang yang sujud mereka tidak sujud kalau dia satu kepala orang ada berdosa orang tak sujud saja segala orang ada sujud dia orang sujud tak sujud kalau tak sujud kalau sujud lagi dia saya sujud kalau dia sujud tak segala orang tak dia yang tak dia tak tak ada sujud dia biasa tapi tak bila kita afdal buat solat solat jamaah khasar yang letak di luar. Betul juga kalau kita bersama melihat umur kita buat pembiayaan yang tak orang zuhur tapi sebelum saya pembiayaan tak orang tapi kita pernah tak orang dia sebab itu juga cara kita buat ini tak lagi tak ada lagi kalau Allah Taala ayatnya Allah mengharapkan saya dengan man hadya sabil bila ada ta'ala fadlu ta'ala tak sepuluh ta'ala sebelas kita boleh mengatakan tak musafir mengatakan tidak ada musafir saya mampu berjalan bagaimana tak sepuluh mampu berjalan jadi ada yang asal aja tak lagi orang tak bukan orang tak ada pasti dia tak bisa orang semua saya tak mahu semua kita tidak tak tahu kita yang itu tak orang dia masa dia masalah yang Allah tidak tahu masalah Allah tak pernah nilai puasa hari Asyura tak pernah nilai itu Allah lebih banyak dengan musafir dan musafir yang buat kita guna dari semua kita buat kita guna saya nak puasa hari dan itu lah letih saya lahir itu bagus sedih orang semua tak puasa tak puasa sedih aku dan bisa saya berkata kalau saya kita cari lagi import lagi kalau bisa jadi kita kata semua siapa yang buat dikata yang aku juga beramal salih fasyadalahu anhu apa yang Allah yang akhir bekerja satu amal salih kemudian Rasulullah Muhammad dia disibukkan Rasulullah Muhammad kesibukan dia kesakitan dia bahawa dia sakit al-musafir atau al-musafir dia Rasulullah Muhammad sehingga dia tak boleh buat tu tak boleh buat amalan tersebut maka itu ibadah tersalih maka yang berbuat bersabun maka akan ditulis bagi amal salih yang sama macam yang dilakukan ketika bersihat dan ketika dia berada dalam dunia rajin dalam dunia rajin saudara Muhammad jadi kita katakan dia ada yang besar saya kalau tak besar masih semua besar tidak dia ada yang besar jadi dia besar dia besar dan besar dia bisa sedih saya tak puasa cerita puasa bukan cerita puasa sunat cerita puasa fardu pun kalau musafir boleh tak? Bisa tak? Dia bukan orang saya tak puasa sudah waktu haji dan lain-lain mesti dia akan diuji orang itu tapi kalau puasa fardu pun
Allah izinkan untuk bukan tak ada usaha banyak. Kita Allah berkata kan dari kita sunat. Dan dia mempunyai dasar puasa. Dia tak pernah sama macam mana puasa dan berpuasa. Puasa berbeza itu tidak ingat orang itu penting yang kepada orang yang biasa beramal. Sebab itu sesuatu besar tumpang sihat tak cukup. Tumpang sementara sihat tak cukup. Bukan tak ada. Selain sunat puasa sunat, tumpang dulu tak Allah lagi kuat mengalah sunat, rajin sekam, rajin Allah sebab spare buat lagi sebab yang kita tak mampu buat, Allah tu tak buat malam. Tapi waktu sehat tak buat, dia tak buat, tu tak sehat buat. Tapi bila waktu sehat tu tak buat, waktu tak ada sehat tu, nanti usaha sehat nanti aku dengar saya sehat dan juga saya perlu haji. Saya sehat dan juga saya perlu haji. Dia orang lagi sehat, saya sehat satu, saya lagi semua boleh tak? Boleh tak? Takkan lagi sehat juga. Saya itu sehat, boleh tak? Tapi tidak boleh, tidak mampu. Tidak orang yang mampu. Dan lagi yang saya tak di masjid, tapi pulang dari rumah, tidak ada. Saya boleh kita baik. Salat sunat rawatib. Hadis berikutnya rawatib an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn qabla dhuhri wa rak'atayn ba'dahu wa rak'atayn ba'da al-maghrib fi baytihi wa rak'atayn ba'da al-isya'i fi baytihi. Kemudian kita bicara pasal solat-solat sunat yang dibuat waktu Nabi hampir berpuasa. Kita tahu yang Nabi SAW banyak solat salam dulu. Jadi juga banyak seperti hukum dia. Yang ini bahari ada itu betul-betul. Tadi juga solat-solat sunat rawatib maupun ibadah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia menceritakan aku mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya. 2 rakaat selepas maghrib dilakukan bagi dia di rumahnya, dan 2 rakaat selepas isya dilakukan bagi dia di rumahnya juga. Ini yang Ibnu Umar nampak sehingga Nabi SAW berdasarkan dari di atas Ibnu Umar menceritakan solat-solat sunat yang dulu solat tadi yang biasa dikerjakannya bersama Nabi SAW. Namun selain beliau selalu melihat dari gambar budaya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Solat-solat sunat ini dinamakan solat-solat sunat rawatib. Ini sebagai dari sebab solat-solat rawatib ini ada 2. Satu yang sunat yang muakkad, satu yang ghair muakkad. Solat yang muakkad dan sunat yang ghair muakkad, yang bukan muakkad. Sunat muakkad maksud sunat yang sangat-sangat dituntut kepada kita untuk kita melakukannya. Sunat yang muakkad ada 10. Saya ingat yang dihilangkan dari 10 yang biasa dilihat ataupun dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dan akan mengerjakan solat-solat sunat sebelum dan selepas solat fardu sebagai disyariatkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalakan mengerjakan solat-solat sunat di rumah kerana lebih baik untuk mengerjakan di masjid kecuali sunat tentu yang diberitahu oleh Nabi SAW. Dalam hal ini, Ibnu Umar cerita ada solat-solat sunat yang Nabi buat di rumah. Ya, aku lihat mengerjakan solat Nabi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib yang bagi lakukan di rumah, dan 2 rakaat selepas isya dilakukan di rumah. Okey. Setiap apa sahaja bentuk solat sunat afdal buat di rumah, kecuali sunat yang disuruh untuk buat wajib secara rumah. Antara yang disuruh untuk buat di rumah wajib sunat berhama, sunat nazar, sunat nazar, Nabi solat raya, itu pergi ke awal. Yang ini disunatkan kepada kita untuk solat berjamaah. Tapi selain daripada itu, semua solat Allah, solat rawatib, qiyam, solat tahajud, solat apa, semua apa solat Allah.
yang afdal, yang solat berjemaah itu solat fardu juga. Jadi kalau kita nak pergi sembahyang isyak, nak pergi sembahyang zuhur saja. Allahu Akbar, solat tu habis azan, solat Muhammad, kita solat azan, kemudian kita solat qabla zuhur di rumah. Sembahyang solat Muhammad. Kemudian pergi ke masjid dan sembahyang bersama dengan imam berjemaah zuhur ke masjid. Kemudian habis sembahyang bersama balik rumah sembahyang takbir dulu. Soalannya haji tak tahu. Bukan disuruh haji khas. Haji itu pun tak apa haji juga kan. Kita boleh kuat kita tidak hasilkan yang boleh bayar makjah, yang kabilah, yang bintir kan masih haji kan. Kalau kamu boleh jalan kata boleh berjalan betul. Asal-asal haji ada orang bermasuk pada ada arahan serta berusaha. Jika kau tak bersedia, kita boleh balik satu afdal kita pun sebab benda melarang dari benda nafsu ini adalah tidak boleh. Siapa yang itu lagi kau, siapa yang seorang itu lagi kau lagi orang. Kalau orang ini bukan disuruh saja, disuruh tak sempat. Kalau kita nak sembahyang rawat di rumah, boleh ada benda awal azan. Tapi kalau habis azan kita sembahyang, kita pergi ke masjid tak dapat. Bagus, insyaAllah bagus. Baik, bagus saya coba sini. Okey. Soalan, solat dekat rumah. Afdal solat dekat rumah unless melainkan dengan solat di rumah itu menyebabkan terlepas takbir berkuliah bersama imam, maka afdal bersolat di masjid untuk mendapat takbir berkuliah bersama imam. Maknanya azan dan mengatakan sudah berjalan dari yang ketiga itu keutamaan. Nabi SAW sebutkan lepas daripada kita solat, lepas dengan azan, kalau setiap azan itu solat berjalan. Mereka ulang apa yang untuk dia sebut. Sudah diberi azan. Lepas solat dari Nabi SAW. Lepas solat dari Nabi SAW, dari doa dan wasiat untuk Allah akan bagi seorang sebagai hamba yang tidak al-wasiat, bukan yang terpuji. Maka dia berdoa dan berdoa kepada Rasulullah. Tak ada aku yang berdoa tersebut. Nabi suruh kita berdoa dan berwasiat minta kepada Rasulullah. Maksudnya azan bukan sekadar kita nak abaikan. Ada tanggungjawab dengan azan. Dengan azan bersempurna, mesti dia bercakap apa semua. Bila kita seperti mayat yang berdoa tak boleh bercakap apa semua. Tak tahu tak ada lah. Dan kalau berlaku Allah Alam. Tapi tak ada alam. Sunat kita disunat dan kita berjawab azan. Dia dengan azan habis jawab lepas solat dia la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'watan was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad rasulullah fadiyah wasyarafat lana dua kena ini mana dia meninggalkan satu amalan sunnah, iaitu berselawat di antara azan dan doa. Bila salat dari sesuatu sesuatu maka la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'watan wa salatul qa'imah. Habis doa itu barulah solat. Tapi kalau menjawab azan dan solat sunat, saya mesti terletak takbir berkumpul bersama ini. Apa maksud takbir bersama? Takbir bersama imam Allah Akbar, Allah Akbar. Itu takbir berkumpul. Itu paling afdal. Dari cerita 40 sekalian takbir berkumpul Allah. Kalau saya selamat keluar dari orang munafik
Tidak lagi undang-undang. Saya orang 40 sembahyang 40 solat tapi untuk keluar dari imam. Faham tak? Bukan cara macam tu tak ada. Dia akan solatnya masjid. Tapi saja secara itu kurang orang solat kat masjid. Masalah itu dia sampai ke imam Allahu Akbar begitu. Apa itu? Dia itu tak sempat. Kalau tak sempat dia semua tak boleh masjid tu. Jadi kalau kalau dari mana datang selalu bisa selalu bukan kalau tak kalau mana kalau biasa kita berbuat berlima kalau sampai masjid saya mesti tahu tak ada apa sembahyang sunat qabliyah atau wudhu boleh sembahyang atas kita boleh. Allahu Akbar. Yang tahiyat itu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai masjid pagi waktu masuk dia jatuh 5 minit lagi dari rumah. Sampai ini dunia keadaan keberadaan sebenarnya kami boleh tak apa sudah tahu tidak setuju bayar tak ada apa akan bayar tapi jangan pun dia sudah terturun begitu ibu datang dia baik orang semua. Okey terbaiknya okey aku bisa pasti pula karena waktu semua ini dari orang pada bayang ada rumah ia paling afdal. Jadi galakkan kepada kita untuk saya sudah kita buat rumah itu lebih baik cerita dia kalau boleh kalau nak liga yang tu sampai tak sempat buat baik buat kemana masa kita mampu buat saja. Bagi orang yang berbuat sesuatu kali ini aku tak sempat dan semua aku tak sempat baca dan saya nak kejakkan saya tidak di masjid dan tak boleh tinggal dengan Allah baik di masjid juga bayang di masjid itu lebih utama daripada tuan-tuan itu. Nabi SAW di masjid ya. Nah asal dudukkan masjid duduk kat dalam bahasa saya ini ada duduk bayang itu bayang duduk berasa betul kan bayang kita waktu mulai kat masjid bayang pada makhluk ada risau lepas azan mulai sesiap mulai sunat itu tadi di masjid solat semangat kita bayang di masjid boleh buat berasa untuk duduk mereka mana dengan cerita pembukaan syukur pembukaan apa orang-orang tak sempat lagi buat ada orang-orang boleh ada juga orang-orang حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يضرب الفجر وينادي منادي. Diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan Hafsah. Apa dia Hafsah ke Ibnu Umar? Mengenai Hafsah kata Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Hafsah namanya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah.
Itu lagi. Ibnu Umar kata, Hafsah, isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memberitahu kepada Rasulullah mengerjakan 2 solat sunat, solat 2 rakaat yang ringkas, solat sunat 2 rakaat yang ringkas ketika muncul fajar, yakni masuk waktu subuh dan muazzin melakukan azan. Saudara semua, hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. 2 solat sunat yang ringkas ini namanya solat sunat fajar. Masuk waktu Allahu Akbar, Assalamu khairun minan naum, solat azan subuh. Kemudian iqamah. In between solat in between di antara azan dan iqamah itu ada satu solat sunat kedua itu namanya solat sunat fajar. Kita kenal juga dengan solat sunat qabla subuh. Sama. Kalau kita hari wakatan al-fajr, dia wakatan sunat fajar itu adalah solat sunat subuh. Dan kata Hafsah dari Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yusalli rak'ataini khufifataini, dari salat 2 rakaat dengan ringan, maksud tak mengajar dan solat mengajar. Sebab compare kepada solat sebelum yang Nabi SAW buat sebelum asar tu panjang solatnya, sebelum baca surah Al-Baqarah sampai baca surah Al-Imran, surah An-Nisa, panjang bacaan Nabi SAW. Hati yang boleh azan, lepas itu Nabi buat dengan yang boleh solat mandi Rasul. Faham ni? Saya semua. Jadi subhanallah, hadis ini menyebut tentang solat sunat sebelum semua dilakukan Nabi SAW dengan 2 rakaat yang ringkas. Dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan apa fadilahnya 2 rakaat sunat jangan tinggal. Siapa lepas ni? Siapa pun jangan tinggal 2 rakaat sunat. Siapa tinggal siap. Bukan siapa uji sangat uji, sangat uji. Kalau bilang 1000 orang dah sedih juga. Nanti yang sedih macam mana? Hilang duit berapa? 1000. Kalau dia masukkan, saya jumpa seorang. Lagi saya pergi ke rumah tu, orang besar, ada bilangan Datuk ada. Saya bercakap tadi Datuk besar tu Datuk isu yang Datuk dia macam dia semua Datuk dia hilang 2 juta, hilang 2 juta, jadi dia Nasi kalau hilang juga juga. Bukan 2 juta, bukan apa-apa. 2 juta ringgit. Siapa tak semayang subuh, siapa tak semayang pada subuh tadi ini, bukan hilang 2 juta. Dia hilang nilai dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Bayangkan kalau orang dunia ini seorang yang dia tu semua harta tak tinggal dia. Semua sekali-kali orang dekat dunia ni semua diri dia akan tergerak oleh orang kan. Bukan dekat-dekat dalam dunia. Semua orang dunia yang ada dalam dunia semua orang. Semua mereka yang ada dalam semua orang. Semua dunia yang ada dalam dunia semua orang. Bayangkan harta sebenarnya baca dia ini urusan mereka urusan mereka berisik lalu kita pun sebenarnya ada kata ini bukan negeri berurusan negeri sedang masalah. Ini seluruh dunia dia. Ada orang yang saya
Siapa? Orang yang tadi solat 2 rakaat sebelum. Kita yang tahu dia. Orang yang tahu ini sebenarnya. Kita yang tahu tak buat ini untuk dulu. Kalau tak ganti sebab buat 2 rakaat sebelum dia subuh. Takkan ganti itu subuh lagi. Takkan ganti subuh 6:30. Dia ada rezeki. Mesti ada ini sebab balik pun azan cukup ada mulai sini. Mulai kita ni azan mulai orang terbelah. Tapi tahan lagi lah. 2 rakaat sebelum dia subuh jangan. Cari orang tadi dan tadi 8 rakaat disebut sunat yang muakkad. Yang ni super muakkad. Allah sikit. Lagi muakkad daripada yang muakkad. Bila tadi ini salat qabliyah subuh. Jadi kata rakaat fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam. Subhanallah. Jadi jangan buat. Jangan buat dengan dunia. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya menukilkan amalan orang-orang saleh, bacaan ayat yang dibaca pada 2 rakaat qabliyah subuh. Ini kita semua pernah tahu. Saya orang baru ni dimakan dengan kawan saya yang dia jadi hakim mahkamah syariah. Dia kata hakim ni macam-macam orang nak buat. Kadang-kadang dalam buat tiba-tiba tak boleh cakap, tiba-tiba dalam orang itu ada mahu. Dia tak hantar dia semua-semua dia. Dia kadang-kadang masuk mereka tu buka pintu baru dan tak mengapa bubur puncak. Kadang-kadang minum makan sup bini dia sendiri ikut puncak dalam sup tu sup wujud itu bukan nasi kalau sudah bila cerita sampai tahu macam tu semua. Tapi kita apa amalan dia saya kita sudah apa amalan kita. Saya kira masa itu dia sudah dia bermaksud Malaysia dia benar. Yang kedua awal juga tidak ada Indonesia masalah. Yang ini sejak ini masuk dewan pun tapi dia orang ini. Yang ketiga saya kata baca macam-macam yang Imam Ghazali ajar kat kita untuk mengelak daripada khianat orang, kebencian manusia atau tanah yang musuh kita. Pada qabliyah subuh itu rakaat pertama baca surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah Alam Nashrah. Rakaat kedua baca lepas Fatihah itu surah Al-Fil Alam Tawkai. Jadi rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tawkai. Dan dua ini dua alam, Alam Nashrah, Alam Tawkai. Imam Ghazali sebut. Dan dia kata apa? Aku menyaksikan kebenaran amalan tersebut. Maksud betul-betul jadi semua terjaga, maksud benar. Jadi dia amalan. Lalu dia kata memang Ustaz, selama ni sedikitlah amalan saya. Waktu sekolah dulu tu universiti dulu kan dia dapat ilmu dari amal daripada setiap hari. Okey. Jadi dia kata amal. Nah, kita ni boleh berada apa kasih. Inti waktu soal macam-macam. Orang nak tanya nak kira macam-macam. Kadang-kadang orang tak nak kita dulu. Ada orang semua ni sampai jauh-jauh ni dia dikatakan ni. Ada orang ada cukup ilmu kami. Dua-dua ini. Bukannya ada jin yang kena ni. Ada jin kena ni. Ada tak segala ni aku? Guru-guru zaman
Mati dia lagi kita tak kita. Kalau kita keras sama seorang, dia akan berempat tahun. Sebab dia kita sekarang amalkan pada setiap hari surah baca surah. Kalau tak amal itu masuk kena mati dia akan sebelum masuk. Baik, Allah SWT. Kalau solat subuh kalau solat subuh ni dia afdal dua kali. Yang pertama dia afdal dilewatkan sedikit reformnya berbanding dengan solat lain. So kalau mereka sama ni tadi dia jadi 7 minit ke 10 minit yang lagi peluang untuk yang kedua ni afdal diajar oleh bacaan imam. Secara rakaat setiap rakaat itu surah Al-Mulk 30 ayat itu disempat dalam naik untuk solat. Itu apa? Baik. Hadis berikutnya, hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thamaniya rak'atin. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما حدثتني حفصة بركعة الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Banyak ahli ilmu berkata ini Ibnu Umar yang riwayat. Pasal Ibnu Umar ini sering Nabi saja. Ibu Nabi saja. Bahkan ada satu kisah dia panjat tandas dari seorang yang berkata dia panjat dia tengok tapi dia juga seorang berkata yang nampak Nabi saja duduk dalam tandas sebenarnya tak terangkan. Sebab itu jadi baik bahawa dibolehkan mereka yang duduk dalam tandas untuk menghadap terangkan asalkan ada diri yang halal. Tak terlalu berhenti itu maksudnya kalau kita rumah kita tanah kita tu berada kita dalam masjid kita dalam tanah kita itu tak ada masalah pasal yang ada diri kita dan peristiwa ini disaksikan oleh Ibnu Umar yang nampak dari saudara kita waktu dalam tanah saja. Ibnu Umar itu dia bukan lagi ya itu yang dia berikan ayat-ayat berkaitan dengan amalan-amalan Nabi SAW. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Wahai sahabat, hafidhu Rasulullah SAW. Aku telah menghafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yang aku tak tinggal. Aku menjaga. Hafidhu itu maksud menjaga. Aku menjaga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 8 rakaat sunat. Aku tak tinggal sampai dia iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Sama dengan hadis yang awal tadi. Bila Nabi SAW dia Ibnu Umar nampak Nabi SAW kata dia menjaga macam Nabi juga Nabi SAW. Kalau kita tengok ini dia tak ada solat subuh kan. Boleh disambung berkata Ibnu Umar dalam lagi Hafsah dalam kata 2 rakaat sebelum subuh dan aku tidak terlihat sendiri rakaat itu dilakukan oleh Nabi SAW. Pasal kan dia ceritakan itu kan yang kita jual tak menggunakan hidup di mana nampak dia banyak. Tapi ada sesuatu pasal dia tak cakap, pasal dia tak nampak. Pasal dia tak nampak, pasal waktu itu waktu subuh-subuh dia ada disasarkan ke rumah dia yang nampak isteri dia kan. Dan dia ada disasarkan, ada dismayang ke rumah, ada dismayang asalah, dia dismayang apa ada disasarkan. Tangan subuh-subuh ini sebelum banyak subuh. Dapat video rumah kan. Dia tak pernah tengok. Tapi Hafsah yang isteri Nabi SAW cerita dengan Nabi SAW berkat solat berkat semua. Hari ini memberi maklumat yang sama sebagai ceritakan hadis sebelum itu. Bahawa berdasarkan perhatian sendiri bahawa amalan Nabi SAW solat berkat dilakukan dalam rakaat. Kemudian berdasarkan pemberitahuan oleh Hafsah menjadi 10 iaitu ditambah berkat sebelum solat sunat sebelum subuh. Jadi 10 ini namanya solat mu'akkad. Solat sunat
muakkad yang sangat dituntut untuk kita buat. Jadi jelas juga daripada riwayat Sahih Bukhari Ibnu Umar menceritakan hafiztu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin. Aku telah menjaga solat yang kuali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas daripadanya. Warakataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat yang Nabi SAW buat di rumahnya. Warakataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat selepas isya' di rumahnya. Warakataini qabla salat subuh, warakataini 2 rakaat qabla sebelum daripada salat subuh. Wa kanat sa'atan la yuqtalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Hadatsani خاصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. Kemudian saudara Rasulullah 2 rakaat sebelum salat subuh. Masa tersebut adalah waktu Nabi tidak memberikan sebelum Nabi nak duduk sendiri-sendirian. Waktu para sahabat tak ada duduk tengok Nabi buat, pasal Nabi itu waktu dia tak mau diganggu. Hasal dan bertahu bahawa apabila muazzin telah melakukan azan dan fajar, subuh telah muncul, dan kita akan mengerjakan 2 solat sunat 2 rakaat. Itu solat sunat fajar. Ini adalah solat sunat muakkad yang selain daripada itu dinamakan sebagai solat ghairu muakkad, solat yang tidak muakkad. Kalau solat ghairu maksud bukan maksud bukan solat sunat rawatib dan solat sunat muakkad. Solat sunat rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad, tajuk yang berikut. Jadi tajuk itu sudah berhenti untuk pembicaraan kita akan datang pada semangat sebab panjang syarahannya, kita takut waktu kita tak sempat. Kalau ada soalan, kita buka saat ada soalan, insyaAllah. Ya. Kalau kata yang hadis 263 tadi, dia buat dia sembahyang berdiri duduk atas kursi, hakikatnya dia boleh sujud dan rukuk. Ya. Jadi mula dia berdiri, adakah masa tekan sujud, adakah wajib dia sujud betul? Baik, kalau solat sunat, solat fardu dia kena buat apa yang dia mampu buat dan dia tinggalkan apa yang dia tak mampu untuk buat sahaja. Kalau dia mampu untuk sujud, dia sujud. Sebab itu saya kata duduk di bawah itu lebih baik kalau orang yang mampu berbanding duduk atas kursi. Kalau duduk atas kursi, dia tak boleh berdiri, tapi dia masih mampu untuk sujud. Masa boleh tinggalkan sujud sedangkan dia hanya tak boleh? Contoh macam lipat kaki dia apa? Tak boleh sujud. Ada semua orang boleh dekat madrasah. Dia saya semua tak boleh dekat. Waktu sujud dia akan sujud. Waktu duduk sebab dia tak lipat kaki, dia akan balik duduk atas kursi. Saya beri contoh. Ini kursi kan? Memang ada kursi. Diri Allahu Akbar. Kemudian saya Muhammad, dia tak boleh diri dah, dia berdiri lama, dia kena duduk. Kemudian bila dah rukuk, bila dah sujud, bila dah duduk, maksudnya tak tanya lagi. Waktu sujud tak boleh buat, dia turun waktu dia sujud. Kemudian waktu dia nak duduk yang mana boleh sujud, sebab dia tak boleh nak lipat. Sebab punca dia tak boleh nak lipat, bukan pasal dia tak boleh nak. Faham tak ni? Dia duduk, kemudian dia sujud balik ke bawah macam biasa, kemudian tahiyat dia duduk balik ke sana. Kalau kursi dia rasa tinggi sangat, saya duduk untuk saya buat operation dulu, saya lebih berat tu. Saya duduk kursi rendah, sebab saya tak boleh nak lipat kaki ni. Kursi yang kita duduk duduk baju, saya rendah kan, kursi tu duduk letak ke bawah. Jadi daripada sembahyang fardu, kita tinggalkan benda yang tak mampu kita buat.
Jangan mana kita mampu buat, kita kena buat. Pasal kita dibenarkan untuk meninggalkan benda yang tak mampu. Faham? Jadi jangan ambil ingat sangat. Takut lagi kita. Kalau kita orang orang agama, kalau hidup ni, orang tak hidup. Dulu kita lihat hidup itu tak ada. Pasal kita macam itu. Dia tak boleh tak lagi. Pasal kita tak boleh hidup. Pasal tak boleh, pasal tak boleh tak lagi. Tak boleh tak lagi hidup. Cara tak boleh tak lagi. Kita yang kita lihat orang semaya hidup tadi dia hidup dekat. Ada. Jangan ada kursi-kursi ini kan? Oh, ini yang kursi-kursi yang kata kursi. Dia berdua kursi tak ada siapa. Dia berdua macam. Boleh nampak kursi orang tu. Sebab ada kursi. Jadi tinggal dengan kita tak mampu. Kita tak mampu buat saja. Saya buat juga. Saya okey. Ini yang saya tanya. Ya. Ada satu larangan Nabi SAW kepada orang yang tak mampu sujud. Kemudian dia lantik sujud di dalam bantal. Tuan-tuan cari balik hadis ini. Kisah orang ini dulu saya tidak tahu. Kemudian saya tengok dekat satu masjid dia sediakan macam tu lah, satu dia kan untuk sujud. Saya kursi duduk yang meja tu dia guna untuk baca Quran. Meja dia buat apa lagi dia baca. Sebenarnya dia tak ada macam ni. Dia sering yang kursi meja. Saya berpindah saya nak buat satu tempat solat untuk orang yang saya selamat orang yang tak boleh sujud atau tak duduk. Dia boleh sujud di atas platform. Maksudnya dia boleh diri ke kursi. Jadi saya punya pikat dulu. Dia berdiri, kursi itu boleh terlibat diri. Dia berdiri. Waktu dia duduk, dia boleh kursi yang dia boleh drop dia tu, dia boleh duduk. Bila dia nak sujud, telefon ke atas, dia hanya sujud atas telefon saja. Kemudian saya pergi sekolah tu, saya duduk ke dulu. Dulu saya hantar satu artikel dari satu hadis yang Nabi SAW suruh seorang sahabat itu sujudlah pada kemampuannya dan tak perlu lagi ambil bantal untuk dilapik bersujud untuk sebagai lapik bersujud dia. Maksudnya tak perlu buat macam-macam. Sebab bila dia tak mampu tak boleh lagi nak apa ni nak buat istilahnya. Maka subhanallah maksudnya ada larangan dari SAW untuk buat sampai macam maka kalau nak buat boleh rujuk kepada guru yang arif alim tentang keadaan. Allah Ta'ala. Yang berlari yang pada Quran yang buat apa? Okey. Allah Ta'ala. Okey. Okey, tak apa. Kita betul-betul InsyaAllah Ustaz Al-Guru Al-Adil Al-Guru Al-Datuk Kemudian Al-Adil mereka kalau tuan nak ikut saya boleh ikut kita ke Semangklai tempat Ustaz juga Mbak Masih Ustaz kedua dan Alhamdulillah insyaAllah dia guna buku apa dia Rasulullah SAW cerita. Dia Ustaz Azhar ni tak sedar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fa'alna min sifati as-salihin wa min as-siratal mustaqim. اللهم أعلم هذا الأقوال وقنا اتباعه وما باطل باطلا وقنا الشماغة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.